Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Alhamdulillah, Ustaz harap murid-murid semua sihat sejahtera. Di dalam mata pelajaran pendidikan Islam pada kali ini kita akan berbincang tentang Perjanjian Hudaibiyah. Di akhir pembelajaran nanti Ustaz berharap murid-murid semua akan dapat menyatakan apakah peristiwa yang berlaku semasa Perjanjian Hudaibiyah. Sebelum kita memulakan pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid, sebelum kita melihat kepada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah, marilah kita lihat dahulu latar belakang berlakunya peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Apakah yang menyebabkan berlakunya Perjanjian Hudaibiyah? Sebelum berlakunya Perjanjian Hudaibiyah, Nabi SAW pada suatu hari telah bermimpi. Di dalam mimpi tersebut, baginda bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama para sahabat baginda. Lalu keesokannya baginda Nabi SAW telah menceritakan mimpi tersebut kepada para sahabat. Lalu kaum muslimin ini membuat persiapan untuk menunaikan umrah dan mereka berangkat menuju ke Mekah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Mereka juga membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka ialah seramai 1,400 orang. Apabila Nabi SAW dan para sahabat tiba di Zulhulaifah, baginda dan sahabat telah berihram umrah. Ihram umrah ini ialah memakai pakaian ihram dan berniat untuk umrah. Ketika itu juga Nabi SAW mendapat perkhabaran, mendapat berita bahawa kaum musyrikin yang berada di Mekah sedang bersiap sedia untuk menghalang rombongan baginda SAW daripada memasuki Mekah dan menunaikan umrah. Tindakan Nabi SAW selepas itu, baginda SAW telah menukar ataupun telah memilih jalan yang jarang dilalui oleh orang ramai untuk sampai ke Mekah. Baginda SAW serta rombongan terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Dalam perjalanan, unta yang dinaiki oleh Nabi SAW yang bernama Qaswa enggan meneruskan perjalanan dan berhenti di satu tempat yang bernama Saniyatul Mirar. Lalu baginda SAW telah mengarahkan supaya para sahabat dan rombongannya berhenti di tempat tersebut. Semasa Nabi berhenti di tempat tersebut, Nabi SAW telah dikunjungi oleh beberapa orang wakil daripada kaum musyrikin untuk bertanyakan apakah tujuan baginda SAW dan sahabat datang ke Mekah. Antara wakil tersebut ialah Budai bin Warqa Al-Khuzai yang bertanyakan kepada Nabi SAW apakah tujuan orang Islam datang ke Mekah. Lalu baginda SAW menegaskan bahawa tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah dan bukannya untuk berperang. Kemudian musyrikin Quraisy menghantar lagi seorang utusan yang bernama Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi. Dan Urwah telah dapat meyakinkan kaum musyrikin Quraisy bahawa tujuan Nabi Muhammad SAW ke Mekah adalah untuk menunaikan umrah. Selepas daripada itu, Nabi SAW telah menghantar Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan dihantar oleh Nabi kepada pihak Quraisy untuk berunding dengan musyrikin Quraisy dan menyatakan tujuan Nabi SAW datang ke Mekah pada waktu itu. Akan tetapi Sayyidina Uthman bin Affan ini telah ditahan oleh kaum musyrikin di Mekah dan tersebar berita bahawa Sayyidina Uthman bin Affan ini telah
dibunuh oleh kaum musyrikin. Lalu apabila Nabi mendengar berita tersebut, Nabi SAW mengajak kaum muslimin berbaiat untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Baiat ini dinamakan sebagai Baiatul Ridwan yang berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu kaum muslimin mendapat berita bahawa Sayyidina Uthman tidak dibunuh. Apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, kaum musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu membuat perjanjian damai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menghantar Suhail bin Amru untuk berunding dengan kaum muslimin. Dengan peristiwa tersebut, selepas daripada Bai'atul Ridwan tersebut, maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah. Ada beberapa syarat yang telah dipersetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada perjanjian Hudaibiyah, Nabi telah meyakinkan kepada para sahabat bahawa ini adalah perintah Allah dan Allah tidak akan mensia-siakan mereka. Dinamakan perjanjian Hudaibiyah kerana perjanjian tersebut telah dilakukan di satu tempat yang bernama Hudaibiyah. Selepas berlakunya perjanjian, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kaum muslimin supaya bertahlul dengan menyembelih haiwan ternakan dan juga bercukur di tempat tersebut tanpa memasuki Mekah. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah telah dihalang oleh kaum Quraisy. Mereka hanya berdiam diri dan tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah telah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Kemudian apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul bersama-sama. Begitulah murid-murid kisah tentang latar belakang perjanjian Hudaibiyah. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk video yang akan datang untuk menerangkan lebih lanjut apakah dia isi perjanjian Hudaibiyah yang telah ditandatangani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum musyrikin Mekah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.